anak dia, suami dia, dia dibunuh semata-mata kerana mempertahankan akidahnya dan iman dia. Dua wanita. Habis. Maka Nabi pun dibawa naik ke atas. Sampai ke Sidratul Muntaha. Lepas langit ketujuh. Ketika Nabi dibawa meninjau syurga, bawa meninjau neraka. Ada ulama mengatakan masa Nabi pergi ke syurga, Nabi dibawa masuk. Disebutlah hadis bainama kuntu fil jannah, disebut. Ketika mana aku dalam syurga, aku nampak satu telaga. Ini hadis menceritakan Nabi masuk syurga. Hingga Nabi kata, fiha ma la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Nabi kata, ketika mana aku masuk syurga, aku nampak dalam syurga itu, ada benda-benda yang tak pernah mata tengok. Benda-benda yang tak pernah telinga dengar. Yang tak pernah terlintas di hati-hati anak Adam. Semua ada dalam syurga. Itu menunjukkan yang Nabi masuk syurga. Lepas itu Nabi dibawa meninjau neraka. Tak masuklah, kalau masuk untunglah. Semasa Nabi dibawa meninjau neraka itulah diperlihatkan kepada Nabi seolah-olah neraka itu bakal dihuni kebanyakannya wanita. Jadi kesimpulannya, di awal Isra' wanita, di tengah Isra' wanita, akhir Isra' pun wanita. InsyaAllah kita akan bentangkan lagi, kita akan cerita lagi dalam sini. Dan lepas ini insyaAllah dengan ke mana-mana. Bertemu lagi sampai sini. Sekian. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bersama-sama saya, Masya Allah, ini daripada Kementerian Pertahanan Malaysia. Selamat datang ke studio. Dan kita masih lagi bicarakan tentang Isra' dan Mi'raj, di mana saya paparkan sebelum ini bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini seolah-olahnya nak memaparkan banyak watak-watak kewanitaan. Ya, seperti di awal Isra' menceritakan wanita iaitu iblis, dan yang keduanya memaparkan watak wanita itu perempuan yang hebat, ya, dia sanggup berkorban nyawa semata-mata mempertahankan akidah dia walaupun dia dibunuh, dan akhirnya menceritakan kebanyakan wanita jadi ahli neraka. Jadi ini seolah-olah yang membentangkan selain daripada apa yang Nabi diperlihatkan pada Nabi kita, macam Nabi nampak orang begitu, orang begitu, macam-macam Nabi nampak, tapi yang saya nampak ialah Allah nak menonjolkan watak-watak wanita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi untuk itu saya bagilah peluang kepada penonton dalam studio, kalau ada soalan nak buka kepada saya. Ya, okay, silakan, ada soalan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Saya nak tanya pada berbahagia Datuk. Ya, silakan. Saya Nik Kamariah di Kementerian Pertahanan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya daripada apa yang bahagia Datuk cerita tadi, makna di awalnya adalah wanita sebagai penggoda, di pertengahannya adalah wanita yang mukminah, dan yang akhir sekali yang masuk neraka ramai pun wanita. Boleh Datuk jelaskan? Ya, okey, baik, terima kasih. Okey. Maknanya penonton dah faham tentang apa bentang tadi. Seperti mana saya katakan tadi, seolah-olahnya nak perlihat pertama sekali bila Nabi nak pergi Isra' Mi'raj, yang pertama sekali yang diperlihat oleh Nabi ialah wanita. Persoalannya, kenapa wanita yang pertama itu ditunjulkan? Dia ialah iblis, ya. Pasal apa iblis yang ditunjulkan? Sebab nak beritahu kepada kita bahawa bila mana kita nak pergi ke suatu tempat untuk kebaikan, nak pergi masjid, nak berjamaah, nak pergi masjid dengan ceramah, nak pergi mana tempat baik, maka orang yang pertama nak menghalang niat kita apa dia? Iblis. Nampak tak? Satu. Yang keduanya, kalau gitu kenapa ditonjolkan iblis itu seorang perempuan yang cantik? Sedangkan kita tahu iblis bukan perempuan yang cantik. Ini nak memberitahu kita bahawa kalau ditonjolkan wanita yang buruk, Nabi tak minat. Saya pun tak nak. Tapi kalau bertonjol wanita yang cantik, untuk orang berminat. Sedangkan ulama-ulama kata wanita iblis ini dia bukan ada rupa cantik-cantik. Dia boleh rupa apa saja. Itu ulama kata. Artinya, dalam cerita Isra' Mi'raj ini dipaparkan seorang wanita yang cantik. Bila Nabi tanya siapa dia ialah iblis. Maka kata ulama, mana-mana wanita yang cantik, kalau dia menyalahgunakan nikmat kecantikannya, kalau dia gunakan kecantikan untuk tujuan kejahatan dan keburukan, maka dia juga adalah, saya bercakap lah, kan cakap, maaf lah kan, maka dia ialah iblis. Kalau begitu, tengok wanita pertama sekali. Tapi tak semestinya wanita itu iblis, kerana dalam Isra' Mi'raj juga dipapar wanita yang kuat akidahnya, kuat iman dia. Sampai dia sanggup anak-anak dia, 2 orang anak dibunuh. Dia sanggup suami dia dibunuh, sanggup dia dibunuh semata-mata kerana apa? Kerana mempertahankan akidah. Artinya, kalau mana-mana wanita sanggup pertahankan akidah dia,
Tapi hari ini jangan akidah tahan maruah cukup lah. Kalau mana-mana wanita pertahankan maruah dan kehormatan diri pun cukup dah. Dia pertahankan kehormatan diri dia. Apa kehormatan diri dia? Ingat, kehormatan diri dia apa dia? Suaranya, pakaiannya, cara berjalannya, auratnya, segala-galanya. Nabi kata al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Kadang Nabi kata al-mar'atu aurah. Dia kata wanita itu aurat. Ulama kata pada wanita itu cara pakaian dia, cara berjalan dia, cara bercakap dia, semua itu adalah aurat. Maka dia kena jaga. Maka sebab itulah cara berjalan kita, jalan biasa sudahlah, jangan buat melengah mak limah pula. Itu aurat. Nak cakap biasa sudahlah, jangan buat bamat. Sudah. Itu pun aurah. Cakap bamat sudah, bamat. Aurah. Maka sebab itu saya kata wanita dia kena jaga kehormatan dia. Sampai peringkat dia jaga kehormatan dia jaga punya akidah dia, maka tidak mustahil satu kehebatan yang Allah akan anugerahkan kepada wanita seperti mana tunjuk dalam Isra Mi'raj, kubur di bau. Itu simbolik. Artinya hebat itu kalau di dunia. Kubur bau wangi, bayangkan macam balasan di hari dari akhirat. Tetapi walau bagaimanapun, ingat wahai wanita, tak mustahil wanita akan jadi iblis. Dan tak mustahil wanita akan jadi perempuan yang paling hebat. Tapi di akhirnya apa Allah kata, apa Allah paparkan, akhirnya ramai wanita masuk neraka. Jadi soalan tadi, sebagai wanita kita mesti ingat, kita nak jadi iblis ke nak jadi wanita yang terbaik? Siapa akan menentukan? Kita sendiri. Maka sebab tu bila benar Allah nak gambarkan seorang isteri yang soleh, yang isteri lah, yang tak isteri itu lain cerita. Bagaimana seorang isteri yang soleh? Apa Allah gambarkan? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sila rujuk surah Nisa ayat 34. Fasalihat, adapun isteri-isteri yang soleh kata Allah ialah qanitatun. Kenapa Allah gunakan qanitat? Dalam tafsir Melayu digunakan makna taat. Kenapa tak gunakan fasalihatu ta'atun? Habis cerita. Tapi Allah gunakan fasalihatu qanitatun. Kenapa Allah gunakan qanitah? Dia lebih umum daripada taat. Walaupun di makna taat artinya isteri yang saleh, wanita yang saleh, yang ada suami, pertama sekali dia kata taat perintah Allah, taat perintah Rasul, dan taat perintah siapa? Suami. Digandingkan 3 sekali. Lepas tu hafizatun lil ghaibi. Ya Allah. Yang menjaga kehormatan diri dia lil ghaibi, khususnya lebih-lebih lagi semasa suami tidak ada bersama dia. Dia menjaga kehormatan diri dia lebih-lebih lagi ketika suami tak ada bersama kita. Seorang isteri pergi bekerja, suami dia tak pergi kerja. Suami kerja tempat lain, dia buat diri seorang-seorang. Macam mana jaga kehormatan diri dia? Tapi hari ini berapa ramai isteri-isteri tak faham. Ketika suami tak ada bersama dia, dia tegur orang ni, dia tegur orang ni, dia cuit lelaki ni, dia cuit lelaki ni, ajak lelaki dia makan, ajak lelaki masuk bilik dia. Di mana kehormatan diri dia? Itu saya katakan tadi bahawa nak membina syakhsiat seorang wanita tadi, dia nak jadi seperti dalam Isra Mi'raj. Dia jangankan kehormatan diri dia, akidah dia tertahan, akidah sampai dibunuh. Padahal dia tahu Firaun nak bunuh dia. Wahai perempuan, siapa Tuhan kamu? Kalau kamu jawab Tuhan kamu Allah, anak kamu aku bunuh. Okey, siapa Tuhan kamu? Dia tak Allah. Maka anak kecil dia, anak besar dia dibunuh. Anak besar dulu. Okey, puan, siapa Tuhan kamu? Kalau kamu jawab Allah, anak kecil kamu aku bunuh. Nampak tak? Ya Allah. Akhir sekali siapa Tuhan kamu? Dia kata apa? Allah. Maka anak dia pun dibunuh. Kalau kita macam mana nak agak lah. Kalau kita macam mana nak agak lah. Masa anak nak dibunuh sebagai seorang ibu, ialah kalau ibu kita ada anak kan. Sebagai sifat ibu ni sayang anak tu ada. Semasa anak nak campak dalam kawah yang menggelegak ini, terdetik di hati dia, apa salahnya kalau aku mengakulah engkau lah Firaun Tuhan aku, selamat anak aku. Memang terdetik dia nak jawab macam itu. Belum sempat dia berkata, rupanya anak lebih mengetahui. Anak dia kata apa? Yamma, qi'i la taqa'asi wa la tata'akhari. Budak cakap Arab. Budak kecil cakap Arab. Dia, rupanya anak tahu apa yang detik hati mak dia. Mak dia nak kata, wahai Firaun, aku mengaku engkau Tuhan, agar selamat anak aku. Tapi anak kata apa? Yamma, wahai mak, qi'i, rela kita dicampak dalam kawah ini. Ya? La taqa'asi wa la tata'akhari. Jangan kamu tanggung-tanggung, jangan lama-lama jawab Tuhan kamu Allah. Dia pun Tuhan aku Allah, berdebak anak dia masuk. Akhirnya suami dia pun dimasukkan. Akhir sekali tinggal dia seorang. Siapa Tuhan kamu? Buat apa lagi? Dah suami dah